My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. Bagi lelaki ada hak bahagian daripada harta peninggalan kedua orang tuanya, dan bagi perempuan ada hak peninggalan bagi harta ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita memandangkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia kita berada pada hari ini untuk mendalami kepada halaman 78 surah An-Nisa halaman yang kedua. Ustaz, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya Alhamdulillah saya terasa ceria saya. Ceria. Apa rahsia Ustaz? Rahsianya Ustaz, Quran. Al-Quran. Alhamdulillah. Bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah terus ceria pada hari ini. Yes, dan kalaupun ada cabaran dalam yes, kehidupan ini, kita ucapkan dahulu yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita belajar daripada Al-Fatihah Yes, yang dibacakan sebentar tadi. Kita mengulangnya 17 kali sehari untuk bukan sekadar ulang, tetapi ia menjadi sebagai amalan kehidupan kita seharian. Sakit, sihat, Alhamdulillah. Ya, banyak duit, kurang Yes, duit, Alhamdulillah. Kita rasa sedih, rasa gembira, Alhamdulillah. Moga-moga dengan ini kita menjadi orang-orang yang sentiasa diberikan lebih lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita meneruskan pada sesi My Quran Time baca faham amal kita daripada studio TV Al-Hijrah. Kita sama-sama ingin melihat kepada bagaimanakah pengurusan dalam sesuatu masyarakat, dalam sebuah keluarga berkaitan dengan harta pusaka dan juga harta anak yatim. Jadi ini adalah tema ataupun topik awal daripada surah An-Nisa, kerana bila bercakap tentang perjuangan, ya, salah satu perjuangan Islam dan Quran ini adalah perjuangan bagi B40, bagi mereka yang mungkin tak cukup duit, ya, miskin, anak-anak kecil, ataupun bagi golongan wanita yang kadang-kadang di dalam masyarakat jahiliah pada zaman dahulu, dan banyak lagi masyarakat di negara di dunia ini yang memandang sebagai kelas kedua. Ya, padahal dalam Al-Quran Allah memulakan, ya, pada ayat ke-7 nanti. Mari kita sama-sama lihat sinopsisnya, iaitu pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan hak-hak ahli waris terhadap harta pusaka dan hak orang yang memerlukan, anak-anak yatim dan kerabat bukan ahli waris. Ini yang dinyatakan sehingga ayat yang ke-10. Dan kemudian kita ada ayat yang panjang itu Ustaz, pada ayat yang ke-11, ayat pewarisan. Macam mana nak
kali ini kita belajar algebra ya ataupun mungkin matematik tambahan lah ni ya. Ada 1/6, 1/2, 1/3 ke apa sebagainya. Nanti kita tengok bersama-sama. Moga-moga ini mencerahkan kita lagi bahawa sebenarnya Allah memang sayang kepada kita. Allah memang tahu sebenarnya kalau banyak cakap pasal ayat pusaka ni, pasal cabarannya banyak Ustaz. Ya, yang menyebabkan bergaduh banyak kerana peraturan ini tidak diambil perhatian satu, dan yang keduanya kerana ramai yang tidak pun faham apa yang ada di dalam surah An-Nisa ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 Ustaz ya. Ayat 7 hingga 10 untuk kita memulakan bacaan, dan jangan lupa bagi tuan-tuan untuk share sekarang di Facebook Ustaz ya. Di Facebook untuk terus kita menyebarkan hidayah Allah Subhanahu taala. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Muka surat yang saya kira amat penting Ustaz. Harta pusaka sebagainya Ustaz. Yang elok bersaudara jadi porak-poranda Ustaz. Yang elok bersahabat putus sahabat Ustaz. Yang lebih parah lagi Ustaz, membawa kepada pertumpahan darah Ustaz. Betul. Tak bertegur siapa, mengadu domba, cerita, menjaji cerita yang tak betul dekat kawan-kawan dekat kedai kopi dan sebagainya. Betul. Allah Ustaz, mudah-mudahan. Dan saya pernah bila mengkaji surah ini Ustaz ya, ayat ini, saya ada satu website untuk calculator faraid. Harta pusaka kan. Jadi bila katakan saya ada anak kan, ada anak 4 perempuan 2 lelaki kan. Rupanya kita boleh main-main nombor tersebut. Tetapi bagi orang yang nak harta ya, kadang-kadang dia bila dia nak harta tu dia sampai sanggup untuk membunuh orang lain pasal nanti dia dapat harta waris faraid. Sampai tahap begitu sekali dia punya manipulasi undang-undang daripada Allah tu. Dia nak ikut ayat Allah tapi dia manipulasi perkara tersebut. Yang itu yang kita tidak mahu. Jadi mari sama-sama kita faham daripada ayat 7 hingga 10 pada hari ini. Mudah-mudahan Ustaz Allah lindungi kita Ustaz. Dan bagi sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan dan puan-puan dibayar sekalian yang diuji dengan masalah ini, jadi berantakan dan sebagainya, mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan, Allah Subhanahu Wa Taala beri jalan keluar, dan Allah Subhanahu Wa Taala ketuk pintu hati sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mempunyai ujian sebegini Ustaz, yang terlalu haloba ataupun merosakkan hubungan keluarga ini. Mudah-mudahan dengan barakah Al-Quran yang kita baca ini, kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bersihkan hati kita dan Allah akan pulihkan kembali hubungan kita saudara mara insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama baca ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan ayat 10 insya-Allah. Dan kita perhatikan Ustaz, dalam muka surat ini pun semua akhir-akhir ayat itu dia mad iwad Ustaz. Mad iwad. 2 harakat insya-Allah. 2 harakat ya, jangan lebih. Jangan lebih. Okey. Kita cuba baca sama-sama dengan bacaan murattal sabar insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا
سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat daripada ayat 7 hingga 10 surah An-Nisa ya, yang kita lihat sebentar tadi, iaitu Allah menyatakan pada ayat yang ke-7, bagi lelaki ada hak bahagian daripada harta peninggalan kedua orang tua, al-walidan wal aqrabun, daripada para kerabat. Ya, rupanya sebenarnya kalau katakan saya ya Ustaz ya, adik-beradik saya rupanya boleh juga dapat harta pusaka ya, tetapi dengan syaratlah ada anak ke tak ada anak ke, itu yang kita belajar dalam hukum faraid, hukum harta pusaka yang kita akan lihat sebentar nanti. Jadi kata Allah Subhanahu taala, lelaki ada bahagian daripada harta peninggalan dua orang tuanya dan kaum kerabatnya, saudaranya lah ya. Dan bagi perempuan, inilah satu revolusi yang berlaku dalam Al-Quran, memecahkan kepada tradisi jahiliah, di mana bagi orang jahiliah pada zaman dulu Ustaz, kalau perempuan tak dapat. Wah, terus lelaki je dapat, tak dapat. Ya, pasal apa? Pasal semuanya sampai itu sebabnya mereka amat menghargai kepada anak lelaki lahir. Anak perempuan kadang-kadang dia malu dan dia kampus dia dalam lubang. Ya, pasal apa? Pasal dia rasa memalukan, menyusahkan ya. Padahal sebenarnya yang lahirkan pun perempuan juga. Takkan laki pula nak lahirkan. So pelik cara berfikir begitu. Dan kita amat bersyukur Allah memberikan kita hidayah untuk kita mengangkat ya golongan wanita, sehinggakan seawal surah keempat namanya surah An-Nisa. Baik. Jadi walin nisa, bagi wanita, nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun ya. Bagi wanita juga ada bahagiannya mimma, daripada apa yang sedikit, minhu au kathur, ataupun yang banyak ya. Jadi ada bahagian ya, cuma bahagian itu mungkin berbezalah ya, berbeza. Mungkin bagi adik-beradik itu, kalau yang perempuan dapat mungkin setengah daripada satu bahagian yang pada anak lelaki ya. Jadi salah satu hikmahnya itu ialah kerana yang lelaki akan jadi ketua keluarga dan akan menggunakan wajib memberi nafkah ya, berbanding dengan wanita dia simpan sendiri jelah. Simpan sendiri kalau betul-betul ikut kepada Al-Quran. Cabarannya Ustaz ialah muka surat ini dia bercakap tentang semua ini cantik, tetapi cabarannya pelaksanaan. Dan kita nak bincang nantilah siapa yang kena ambil tanggungjawab untuk muka surat 77, 78, 79. Adakah sekadar kita di rumah sahaja ataupun lebih daripada itu? Itu yang kita nak bincangkan ya. Baik. Jadi di dalam ayat ini Allah kata nasiban mafruḍa, iaitu bahagian yang telah ditetapkan ya, sikit ke banyak, tetapi ada bahagian bagi lirrijal dan juga linnisa yang pada waktu dulu tak ada. Kalau orang melihat kepada sejarah, maksudnya bila anak perempuan dapat setengah daripada yang lelaki kerana lelaki nak jadi suami pemimpin, dia akan menghargai betapa Allah Al-Quran memperjuangkan nasib wanita. Tapi kalau orang tak puas hati Ustaz ya, kalau dia tak puas hati dengan Allah kan, dia kata mengapalah perempuan dapat setengah. Dia lebih kurang macam mengapa saya dijadikan perempuan. Itulah dia punya ceritanya. Pasal dia tak puas hati saja. Orang macam ni kan, kita doakan hidayah. Jangan pula kita kutuk dia Ustaz ya. Pasal ada dalam masyarakat orang-orang yang trauma dengan Al-Quran, dengan lelaki-lelaki yang berwajahkan Islam dan Quran ya. Adakah itu relevan? Mungkin ada kaitan ya, pasal manusia tidak sempurna. Tapi dalam masa yang sama ialah kita kena lihat kepada apakah sistem yang kita nak perjuangkan agar keadilan itu di mana-mana. Sebagaimana yang kita lihat pada muka surat 77, Allah bercakap tentang qist dan juga adil itu sebagai perkara yang penting. Baik. Jadi pada muka surat ke-7 ini
bercakap tentang perjuangan Islam, dan kalau kita memahami dalam konteks sejarah, kita amat bersyukur mak kita, adik perempuan kita, kakak kita ada bahagian. Kalau hidup zaman jahiliah itu memang bukan sekadar tak ada bahagian, memang dia tala sampai ada yang sampai dijual. Jual lah. Kalau katakan si ayah meninggal, ada si ibu kan, dia siap boleh jual lagi si ibu tadi, ataupun dia anggap sebagai komoditi. Yang ini satu penghinaan kepada ibu, kepada adik kita yang perempuan, dan Allah memperjuangkan, Nabi memperjuangkan, dan mereka memperjuangkan perkara itu yang menyebabkan Nabi dikutuk, dikecam. Zaman sekarang ini kalau katakan memperjuangkan ayat ini, bagi setengah orang kata tak payahlah kan, abah tak payahlah, ini 1400 tahun yang lepas. Tapi inilah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi pada ayat yang ke-8 Allah menyatakan tentang peristiwa pembahagian. Qismah istilahnya ya. Wa idza hadarul qismah. Apabila sewaktu pembahagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, orang miskin, maka berikanlah mereka daripada harta itu. Sama ada mereka dapat bahagian ke, terutama tak dapat bahagian lah ya. Dia tengok pembahagian. Jadi yang biasalah kalau kita ada lebih sikit Ustaz ya. Tetapi kalau anak yatim, orang saudara ataupun orang miskin dah datang untuk minta tu, mereka minta itu pun dah memalukan sebenarnya. Jadi kalau mereka sanggup sampai minta, itu maksudnya mereka ni amat susah sekarang. Jadi kita bolehlah, kita nak bersifat qist, kita kaji dulu, jangan pula pasal baru pakai kereta besar kat luar kan minta tolonglah bagi, tak adalah gitu kan. Ini yang betul-betul istilahnya yatim ataupun miskin, maka farzuquhum, berikanlah mereka rezeki minhu, sebahagian daripada dia. Kena selidik dan bagi waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah dengan perkataan yang baik. Jangan pula kita katakanlah tak nak bagi kan, jangan pula cakap waktu aku tak ada engkau tak nak datang jumpa aku. Jangan cakap begitu. Kalau kita tak nak bagi tu, minta maaflah ya, kita sedang dalam pembahagian, bahagian pun sikit kan. Tapi kalau nak bagi pun kena cakap qawlan ma'rufa. Jangan pula bagi RM2 kan. Nah campak begitu saja kan kepada saudara anak yatim yang datang. Itu bukan adab yang Allah ajarkan, kerana kita bercakap tentang golongan B40 ini, siapa lagi nak perjuangkan kecuali keluarga dulu kan. Kemudian barulah kita bercakap tentang kerajaan, pemimpin pasal limited kan, perkara yang terhad. Baik, daripada ayat ke-9 Allah memberi lagi tahu kepada kita ajaran macam mana adab kita dalam menguruskan harta ini. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah. Jika hendaklah takut pada Allah orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, oleh itu hendaklah mereka bertakwa. Ini cerita pasal kalau kita dah nak pergi Ustaz kan, nak meninggal, kita mungkin akan bimbang, kita pasti bimbang dengan anak kita nanti nak makan apa sebagainya. Kita yakin Allah bagi rezeki. Tapi kalau boleh tinggalkan dengan selesa, itu lebih bagus berbanding dia merempat, mengemis ya. Jadi Allah kata solusi ubat perkara ini falyattaqullah. Hendaklah kita bertakwa pada Allah, wal yaqulu bercakaplah qaulan sadida. Kalau tadi ma'rufa, sadida cakaplah dengan benar. Sadida ini ada kaitan dengan perkataan sad, maksudnya adalah dinding. Kita dirikan dinding itu kalau ada macam lubang-lubang tu kita tampal balik. Pasal apa? Pasal kita nak pastikan kalau katakan qaulan sadida ini perkataan yang benar, adil, mendirikan. Ideanya apa? Mungkin kalau kita kalau catatan yang saya letak di sini, kita mungkin ada orang yang minta bantuan pada waktu itu, kita kalau boleh kalau katakan ada, cakap ada. Adil lah, adil. Maksudnya tadi ada orang minta kan, ada orang minta bantuan ke ataupun anak yatim ke, bila kita didekati, kita kalau ada, cakap ada kan. Kalau katakan perlu makan masa sikit, kita beritahu okey 1 hari lagi, 2 hari lagi. Jangan pula kita cakap orang tu minta tolong, minta tolong, kemudian kita kata kita ni susahlah, kita ni nak bahagi ni mungkin makan 2-3 tahun lagi, padahal 2-3 hari je lagi. Perkataan itu tidak sadida, tidak adil. Kesannya apa? Allah kaitkan dengan ayat 9 ini ialah kerana kalau kita cakap gitu, sanggup tak kita anak kita yang kita tinggalkan, kalau dia minta tolong, orang cakap begitu.
Maksudnya bila anak kita minta tolong pada pak cik dia, pak cik boleh tak pak cik nak pinjam RM50 pak cik tak cukup duit, katakan begitu kan. Kemudian pak cik tu cakap RM50 nanti pak cik keluarkan daripada bank, tunggu 20 tahun lagi. Contoh begitu kan. Okey, bukanlah 20 tahun, mungkin 2 minggu lagi ke. Dia menyusah-nyusahkan itu namanya bukan sadida. Ya, qaulan sadida ini qaulan perkataan yang mendirikan berdasarkan kepada keadilan. Kalau katakan perlu masa hari ini ya, kalau esok dan mudahlah bagi anak tadi tu, kalau dia kata besok dia datang balik. Ceritanya perkara ini pasal apa? Kalau kita mengeluarkan perkataan qaulan sadida, itu tandanya kita bertakwa pada Allah. Ya. Dan kalau kita bertakwa pada Allah, Allah akan jaga anak kita pada satu hari nanti. Manalah tahu Ustaz kan, dia waktu kita ada dia senang, tapi bila kita pergi dia susah. Allah. Tapi Allah jaga kerana kita menyatakan qaulan sadida. Kita jaga percakapan kita, jangan sombong, jangan menipu, jangan beri alasan ketika ada orang yang memohon pertolongan. Dan pada ayat ke-10 Allah mengingatkan sekali lagi isu harta anak yatim. Ya, amat berat. Mari sama-sama kita baca daripada ayat nombor 10 insya-Allah. 10. Baik. Terima kasih Ustaz. Kita baca ayat ke-10 sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ayat dekat 10 ni kita diberi pilihan ataupun tempat untuk kita berhenti innama yakulun, sebab dia warna hijau tu. Jadi kalau kita berhenti dekat innama yakulun, maka kita ulang balik innama tu. Innama sebab dia warna hijau tu, kita kena mula bacaan daripada permulaan warna hijau tu. Kalau warna merah, kita berhenti dekat situ, kita boleh terus sambung selepas itu. Jadi kita sama-sama baca, jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulun innama ya'kulun fi butunihim nara innama ya'kulun fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Naudzubillah min dzalik ya. Allah memberi ancaman ini. Sekali lagi kalau kita lihat balik ayat 7, 8, 9 ataupun semalam Ustaz ya, banyak cerita pasal anak yatim. Pasal anak yatim ini adalah lambang ayah ya ataupun ibu ya, terutama ayah yang meninggal. Ya, kita mungkin tengok pada orang lain ya, tapi kalau boleh kita kaitkan dengan diri kita. Kalau kita yang meninggal, anak kita yang kecil ya itu ditinggalkan, siapa akan perjuangkan? Kalau kita pejuang anak yatim, orang sebelah pejuang anak yatim, kalau anak kita jadi yatim, ada pejuang, ada orang yang perjuangkan. Tapi kalau kita sendiri yang makan ya, Allah cakap di sini innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim zulman, secara zalim ya, bukan secara hak ya. Kalau hak tu dia ambil processing fee sikit ya, jangan melampau ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka itu sedang makan, sedang letak dalam butunihim pada perut mereka nara. Ya, maksudnya apa yang mereka makan itu adalah api, dimasukkan ke dalam api dan tidak ada barakah. Orang yang makan harta anak yatim, dia memang tak ada barakah dalam harta yang dia ada dalam rumah tersebut. Itu yang menyebabkan bila dah ada api dalam badan Ustaz, dia menyebabkan dia jadi tak stabil, stres, suka bergaduh dengan isteri ke, suami ke, dengan anak ke. Pasal apa? Hilang barakah daripada harta yang diperoleh. Ya. Dan lebih daripada itu Allah cakap wa yaslawna sa'ira, tadi daripada dalam makan tu, luar pun Allah beri masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi maksudnya luar dalam adalah berkaitan dengan api. Bagaimana boleh jadi begini? Kerana apabila dia mengambil tadi tidak cakap baik-baik, tidak urus baik-baik, dan juga qaulan sadida ini maksudnya dia kalau dinding itu ada crack kan, ada pecah-pecah itu,
sebenarnya orang yang sadida ini dia tampal balik. Ya, jadi dia tidak memberi ruang untuk dia manipulasi, dia menggunakan, dia cakap kamu sepatutnya ada harta faraid ayah kamu tu sebenarnya tak ada. Sebenarnya ada RM2 dia kan, padahal dia dah ambil 2 juta. Yang itu sebenarnya menyatakan kaulan dia itu tidak sadida kerana ada crack, ya, ada pecah di dalam dinding percakapannya. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Nasaba iaitu bahagian ataupun ketentuan yang berulang 32 kali di dalam Al-Quran. Bila Allah menyatakan pada ayat yang ke-7, nasib, itu maksudnya ada bahagian. Lelaki ada bahagian, ini memang terkenal sepanjang sejarah. Lelaki memang ada bahagian ketika ayahnya meninggal, saudaranya meninggal. Tetapi kalau katakan bagi wanita, inilah yang baru dalam masyarakat Islam, maksudnya masyarakat dunia, kebanyakannya kalau jahiliah itu kata perempuan no way, kan? Dan bagi agama tertentu sekarang ini pun kata kalau perempuan tak ada, kan? Jadi anak perempuan kira habislah. Ayah kaya macam mana pun, ada apa Ustaz, kaya, ada motor, ada basikal, tengok je lah, ya. Tetapi Islam memperjuangkan perkara ini, memperjuangkan kepada golongan wanita satu yang dipandang second class, nombor 2, dan juga beberapa ayat tadi bercakap tentang harta anak yatim. Jadi menariknya perkara ini, dan lebih daripada itu selepas rehat nanti kita akan melihat macam mana ada nombor 1/6, 1/3, 1/4, 1 tu. Macam mana kita nak belajar matematik. Tuan-tuan sudah bersedia? Kita rehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. 1/5. Tinggallah Nabi seorang diri, hilanglah insan yang dikasihi. Tinggallah Nabi seorang diri, mengajarnya hidup berdikari. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. InsyaAllah dapatkan yang original Ustaz. Kisah tentang Nabi Kisah Muhammad tentang sallallahu Nabi alaihi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam tajuk Nabi Anak Yatim. Betul. Yang disampaikan oleh abang-abang Raihan kita Ustaz. Abang-abang Raihan. Lirik yang penuh syarat dengan menggamit Ustaz, kerinduan kita, kisah bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala betapa tingginya darjat dan betapa kita kena memperjuangkan nasib anak-anak yatim. Betul. Allahu akbar. Bila Allah nyatakan pada ayat ke-10 itu, mereka yang makan harta anak yatim ini secara zalim seperti makan api. Allahu akbar. Makan api Ustaz. Maksudnya amat orang-orang Islam. Ini kita tak, kalau surah mungkin surah Al-Baqarah, surah An-Nisa ataupun surah Ali Imran mungkin cakap pasal ahli kitab dan sebagainya. Tetapi bila dalam surah ini direct secara langsung bercakap tentang anak yatim. Betul, dan anak yatim ni tak semestinya orang anak yatim Islam Ustaz ya. Anak yatim bukan Islam pun perlu diperjuangkan. Dan ini melambangkan kalau orang cakap tentang hak asasi manusia, hak manusia inilah yang Allah perjuangkan. Tak payah nak asasi ke ataupun yang tinggi ke, ini paling tinggi daripada yang maha tinggi Allah. Dan wa yaslauna sa'ira, ini sebagai ancaman yang benar-benar. Kalau orang cakap rasuah itu memang jenayah, makan harta anak yatim pun jenayah juga. Subhanallah. Subhanallah. Jadi lebih daripada itu, mari kita sama-sama melihat kepada bagaimana ayat tentang menguruskan harta peninggalan daripada ayah yang meninggal ataupun daripada ibu yang meninggal. Kerana wasiat ada kaitan dengan faraid, dan semua ini ada kaitan dengan harta anak yatim. Selain daripada harta yang akan sampai kepada waris yang perlu diberi perhatian. Jadi mari sama-sama kita lihat Ustaz ya, tapi kita masih lagi nak melihat pada tajwid kita hari ini. Betul Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Saya kira Ustaz, tajuk hari ini tajuk yang amat penting, dan kita pun nak masuk ayat yang ke-11 ini penting Ustaz. Ada 1/2, 1/6, 1/4 macam-macam dekat sini. Barangkali ada sahabat-sahabat yang tak sempat bersama dengan kita untuk tajuk ini, boleh
untuk melihatnya kembali. Untuk lihat kat mana Ustaz? Dekat platform rasmi kita, Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time, juga My #Quran Time, juga boleh bersama dengan kita di YouTube, Telegram dan Twitter dalam akaun yang sama My #Quran Time Official, dan juga Instagram kita My Quran Time Official. Dan juga kita bagus juga kita ingatkan Ustaz betul, ya perkara ini pasal ada yang tak lagi jadi sahabah Al-Quran di Quran Time. Nota-nota terkini, diskusi yang ada jadi boleh add dan boleh add friend pula. Ya, boleh. Tambahkan kawan lagi pasal dia tak tahu nak cari kat mana. Kalau dekat Facebook itu sebelah kanan itu ada add friends. Add, masukkan kawan-kawan kita seramai mungkin. Kita targetkan kalau boleh ada 100,000 orang menjelang hujung September nanti. Amin, ataupun untuk sama-sama kita ingatkan, kita kongsi pengalaman masing-masing. Betul Saz. Jemput semua untuk bergabung di platform rasmi kita yang kita kongsikan sebentar tadi. Jadi perkongsian tajwid yang kita nak kongsi pada hari ini menyambung pengajian kita semalam Ustaz tentang makhraj asy-syafatain, iaitu antara dua bibir, iaitu antara dua bibir ini keadaan terbuka pula, iaitu huruf waw. Contoh dia pada ayat yang kedua kita tengok pada ayat yang kedua, perkongsian kita huruf waw maksudnya terbuka mulut kita. Kalau mim dia rapat kan. Kalau huruf waw kita buka, contohnya au, waba, waw, au contoh, ataupun wa atul yatama au. Itu contoh latihan kita matikan huruf waw, kemudian kita letak alif di hadapan dia dan bariskan atas macam tu. Dan waw ada sifat-sifat dia yang tersendiri, dan kita akan kongsikan sifat huruf waw pada pertemuan ataupun episod tajwid yang akan datang. Macam tu boleh praktikkan dan boleh semak dengan guru kita Guru kita. Baik. Jadi itu sebutan bagi huruf yang keluar daripada dua bibir tapi dia tak rapat. Hari ini Ustaz tak bawa gigi kan? Ya, pasal dia melibatkan bibir. Okey. Gigi bawa, gigi yang inilah gigi saya ada Ustaz. Ada alhamdulillah. Itu yang dengar bahasa tepat gigi besar itu gigi besar. Baik, jadi alhamdulillah kita belajar daripada tadi asy-syafatain, dua bibir, dan bibir juga adalah satu anugerah daripada Allah SWT untuk sama-sama kita membaca, dan bila kita baca dengan tepat Ustaz, ini memberi kesan pada hati kita lebih lapang ada orang dia kalau dia stres tu dia menjerit menyanyi dalam tandas sambil mandi tu kan tapi bagi kita kalau nak menguruskan menenangkan hati kita baca Al-Quran pasti kalau rasa berat macam mana pun mula dulu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillah, cuba. Kerana apa? Kerana hati kita ini bila dimasukkan dengan ruh Al-Quran ini dia akan jadi tenang dan lapang ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Baik. Jadi kita teruskan satu ayat saja Ustaz pada ayat yang ke-11. Ayatnya boleh tahan panjang, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 baris. Jadi tuan-tuan kena siapkan nafas elok-elok kat mana nak berhentinya. Penting juga Ustaz ni, kalau saya baca ayat ni kalau silap juga tempat berhentinya, terpusing-pusing nak ke kanan ke kiri. Jadi sama-sama ikuti bersama Ustaz Tarmizi. Betul Ustaz. Terima kasih banyak kepada Ustaz Fazrul. Pasti tadi ketenangan Ustaz, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan kita nak balik bertemu Allah pun dengan hati yang tenang hati biqalbin salim hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera, hati yang tenang. Jadi penting hati kita, dan inilah antara ubat yang mujarab inilah Al-Quranul Karim. Dan saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Al-Quran yang saban hari Ustaz, ada yang 4 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada yang 1 kali sehari, maknanya bergabung ataupun membaca Al-Quran, belajar. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kemudahan Ustaz dan kurniakan kefasihan buat sahabat-sahabat Al-Quran semuanya membaca Al-Quran serta memahami Al-Quran insya-Allah. Jadi kita nak baca ayat ke-11 panjang Ustaz, kita sama-sama cuba dekat mana waqaf yang boleh sampai nafas kita insya-Allah. Kita sambung dengan sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, ini adalah ayat yang ke-11 ya, selepas Allah memberi amaran pada ayat yang ke-10 tentang mereka yang makan harta anak yatim ya. Jadi salah satu cara untuk memastikan kita tidak makan harta anak yatim ialah kita menjaga hukum faraid. Betul Ustaz. Ya, pasal apa? Pasal kalau kita tak jaga hukum ini ataupun kita tak kisah ataupun kita rasa macam susah, saya ikut jelah wasiat ayah dia ya. Kalau dia wasiat bagi 1/2 ada 2 anak, bagi setengah-setengah, yang laki dengan anak perempuannya begitu sahaja. Betul. Maka mungkin kita sudah menyebabkan harta yang tidak berhak sampai, maka berlakulah harta anak yatim. Jadi itu bahaya tu. Kadang-kadang yang makan harta anak yatim itu juga ada ahli keluarga. Ya, memang. Ahli keluarga. Sebelum kita bercakap tentang peguam yang menguruskan sebuah keluarga ya, dan isu ini adalah isu yang kritikal sahaja. Biasanya saya ada jumpa satu konsultan wasiat ini, dia nak menguruskan wasiat terutama orang-orang yang kaya-kaya ni memang susah. Allahuakbar. Pasal apa? Pasal kalau dia jumpa sebelum orang tu meninggal, orang tu belum meninggal lagi. Jadi buat apa pula nak cakap saya nak datang ni nak bantu untuk sebagai konsultan kan. Jadi orang cakap alah dia ni nak tolong aku pasal kau nak duit aku kan. Padahal sebenarnya dia nak tolong sebelum orang tu pergi. Pasal kalau tak diuruskan betul-betul asal awalnya lagi, bila dia sudah pergi nanti, maka siapa yang bergaduh? Inilah semua pihak-pihak yang berkaitan ini. Maka mari kita sama-sama lihat kepada apa ya secara ringkas, walaupun ini bukan sesi fiqh Ustaz ya. Fiqh kita tanya pada yang pakar pada wasiat ini, ada ustaz-ustaz yang ada, tapi Allah nyatakan yusikumullah fi auladikum ya. Allah mensyariatkan ataupun mewajibkan kepadamu tentang pembahagian harta untuk anak-anakmu ya. Jadi ini adalah hak anak. Pasal kalau ia tidak ditunaikan betul-betul, ia mungkin menyebabkan makan harta anak yatim ataupun memakan harta tidak sah ataupun tidak menghargai kepada harta waris. Baik. Allah menyatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain ya, iaitu bagi lelaki adalah bahagian 2 anak perempuan. Jadi 2 anak perempuan dapat satu bahagian, lelaki dapat 1. Jadi kalau ada 2 adik-beradik lelaki, ada 4 anak perempuan contohnya, macam kes anak saya lah kan. Jadi maksudnya yang si lelaki dapat satu bahagian, yang perempuan dapat setengah. Ya. Jadi yang setengah jadi kalau kali 4 jadi 2. Ini macam belajar matematik pula Ustaz ya. Tapi nak ceritanya apa? Lelaki dapat 2 bahagian. Ya, 2 bahagian.
Itu secara ringkas daripada bahagian ini. Fa in kunna, dah mula dah ni, dah masuk kepada dia punya nombor-nombor ini. Jika ya jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, maka sebahagian mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jadi 2/3 ini kalau lebih daripada 2 anak perempuan yang ada. Ya, jadi saya tak bercadang untuk lihat ini pasal nombor-nombor ini dia kena faham betul, beri perhatian baru kita nampak. Ya. Tapi kalau kita lihat betapa butirannya 1/6, 1/2, 1/4 apa sebagainya ini, menceritakan betapa Allah amat sensitif tentang harta ini. Harta pusaka. Pasal apa? Ia diperjuangkan oleh si ayah ataupun oleh si ibu, oleh suami ataupun isteri, dan perjuangan itu adalah pengorbanan daripada ahli keluarga itu sendiri. Contohnya lah, kalau katakan saya ada sikit duit Ustaz kan, itu kerana isteri saya ataupun anak saya ditinggalkan, sanggup memberi sokongan dan sebagainya. Jadi itu adalah milik juga mereka. Milik mereka juga. Kalau katakan ada yang ambil lebih kurang sahaja, khawatir kalau mereka tidak halalkan, Allah nyatakan tadi kalau anak yatim dimakan hartanya, yaquluna fi butunihim nara. Ya, dan ini boleh berlaku dalam setiap keluarga. Di setiap keluarga ya, pasal dia bukan sekadar anak saja, dia ada melibatkan juga cucu pun boleh dapat, ya, bapa saudara pun boleh dapat, ya, ataupun macam saya ada adik-beradik, adik-beradik saya pun boleh dapat kalau mematuhi pada syaratnya. Baik. Jadi kalau kita pergi terus ke bawah itu, sampai kepada ayat yang ke ataupun bahagian baris nombor 3. Pasal yang lain tu semuanya adalah bahagian 1/3, 1/6 apa sebagainya. Tapi kalau baris nombor 3 daripada bawah, Allah menyatakan mim ba'di wasiyati yusi biha au dain. Ya. Iaitu apa? Dah cakap bahagian-bahagian tersebut, Allah menyatakan semua itu, yang bahagian-bahagian itu dibuat pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi 2 perkara. Wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutang. Ini yang penting. Faraid ini dia dibuat, di harta pusaka itu dibahagikan selepas buat 2 perkara. Satu wasiat, satu lagi adalah hutang. Katakan si ayah itu yang meninggal itu dia ada wasiat. Dia kata dia nak bagi anak dia 3 orang itu 1/3, 1/3, 1/3. Dia hanya boleh guna 1/3 saja daripada harta. Yang 2/3 nak pergi ke mana? Tunaikan hutang, dan bakinya itu adalah untuk sama-sama untuk faraid. Jadi ini penting pasal kadang-kadang ada orang yang dia tak check pun ayahnya ada hutang kat mana. Dia tengok harta banyak, kan. Dia ambil kereta nombor 1, aku cop yang ini, aku cop yang ini, kan. Bila dah cop itu, bila dah minat, ya. Mungkin ayah dia bagi dia guna dahulu rumah ke rumah ataupun kereta ke apa ke. Bila dia tidak baca ayat ini, tidak diasaskan pada takwa, dia tak nak lepaskan. Bila tak nak lepaskan, biasalah Ustaz, dia kadang-kadang RM1,000 pun dalam akaun orang lain dia nak pulang balik susah. Kan? Belum lagi sayang kan, ataupun dia buat tak tahu dia dia tak ada apa kot kan. Apatah lagi kalau kereta sebiji dalam rumah kan, takkan dia kata tak apa bang, kita kumpul semua kereta kita nilaikan, tak apalah kalau saya dah tak boleh guna nak buat macam mana. Pasal kalau Allah dah cakap, yang itu kalau tuan-tuan dapat bina dan latih kepada anak tuan-tuan sekalian, pasal mungkin tuan-tuan ada anak sekarang yang mungkin dah bertibaran, tetapi perlu ada sesi untuk mendengar kefahaman ini, dan bagi anak-anak yang mendengar tahu bahawa ini bukan harta saya. Kalau harta saya itu bila saya cari, tapi kalau ayah yang punya bersedia pulangkan balik kalau ayah pergi, mungkin dalam wasiat kata kereta yang saya guna ni bukan untuk saya. Mungkin dia kata lepas saya meninggal, saya wasiatkan kereta ini untuk masjid contohnya. Kena selesai dulu, pergi masjid dulu, letak dulu pada orang-orang tertentu. 1/3, 2/3 itulah selesaikan hutang dan kemudian bakinya untuk mengikut faraid ini. Jadi abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya. Orang tuamu dan anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ya, kadang-kadang kita tak tahu. Kita rasakan macam kita dapat sikit, rupanya dapat banyak. Kan? Ataupun kita rasa dapat banyak, dapat sikit. Semua pembahagian ini kita kena faham dari segi faraidnya. Dan hal ini faridatan minallah, ini adalah ketentuan daripada Allah. Innallaha kana aliman hakima. Yang paling berilmu, yang tahu, yang paling bijaksana Allah. Dan bila saya cuba lihat ini Ustaz ya, bila saya tengok kalkulator faraid itu, kita kena kenal kepada
kita kena kenal kepada ahli keluarga kita. Ya, ya. Jadi kalau ada anak angkat ke, ada anak susuan ke, ataupun ada anak sebapa, seibu, yang tu kena tahu. Kan? Jangan rahsia-rahsia. Kan? Pasal apa? Nanti dia ada satu kes, ada satu berita kan. Dia waktu meninggal tu tiba-tiba baru tahu. Allah. Kan? Jumpa kat kubur. Ya, jumpa seorang perempuan dekat kubur, tanya siapa? Saya ni isteri kepada si mati. Oh, subhanallah. Nasib baik tak bangun balik. Tak bangun balik kata, ini baru nombor 2, bukan nombor yang ketiga. Jadi perkara-perkara itu perlu diberi perhatian, dan inilah ayat daripada Allah SWT untuk setiap insan. Ya, sebelum kita pergi, kalau boleh jelaskan dahulu susur galur keluarga. Ya, dia punya siapa anak, siapa cucu, siapa adik-beradik, apa sebagainya. Mengakulah dan transparent. Kalau bagus lagi ialah kenalkan. Waktu hidup kenalkan dengan saudara kan. Tapi kadang-kadang sensitif Ustaz kan. Jadi itu yang kita kena pastikan kita baca dulu ayat ini, ya. Dan Ustaz, kalau Ustaz nak ulang balik macam mana Ustaz? Nak ulang balik. Boleh Ustaz? Kita ambil mana Ustaz? Ya, kita mungkin ambil yang bahagian hujung daripada baris nombor 3 tadi. Hujung sekali tuan-tuan sekalian, iaitu mim ba'di wasiyatin yusi sampai ke bawah. Pasal yang atas itu semuanya algebra dan juga matematik tambahan. Boleh nak baca, tapi saya serahkan Ustaz mula daripada baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Saya ada sahabat kongsikan Ustaz masa dalam nak datang tadi, dia sekarang ni tengah uruskan harta ayah dia dah meninggal, van sebuah. Dia kata baru van sebuah Ustaz, kena pergi amanah raya, kena cek dekat bank, baru van, tanah-tanah belum tengok lagi Ustaz. Dan dia cakap dekat saya, Ustaz tolonglah bagi tahu kat sahabat-sahabat, bagi tahulah dekat anak-anak murid ke apa, selesaikanlah sebelum pergi. Maksudnya sebelum meninggal dunia itu, kalau macam dah sakit ke apa, uruskan sebelum meninggal dunia. Ya, carilah ustaz-ustaz yang menguruskan wasiat ni. Kadang-kadang orang tak nak bayar pada ustaz ni pasal dia kata kau nak duit aku kan. Tapi sebenarnya nanti kalau adik-beradik dah bergaduh, kalau harta van tadi masuk amanah raya kan, terus bergaduh, simpan dalam tu. Kan, yang yuran semua dah habis. Dan itu sebabnya ada isu harta-harta ataupun tanah-tanah yang tidak dituntut. Betul Ustaz. Banyak pasal apa? Pasal ayah tak beritahu ataupun dah beritahu, orang ni bergaduh tangan apa sebagainya, tersadai kat situ. Allahu akbar. Ya, mudah-mudahan sama kita. Okey, baik, kita baca ayat 3 baris akhir daripada mim ba'di wasiyatin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Pada bahagian akhir itu Allah mengingatkan kepada kita semua bahawa hukum faraid itu perlu diselesaikan selepas ditunaikan wasiat, dan yang keduanya ialah hutang. Ya, dua perkara itu perlu dikaji, dan ini melambangkan bahawa segala hutang kena catat, ya, segala wasiat kena buat sebelum kita pergi. Sebelum pergi itu pada bila-bila masa. Betul, ya. Untuk memastikan kalau ada password ke ataupun akaun bank ke apa sebagainya itu perlu ada akses kepada orang-orang yang akan ditinggalkan, pasangan. Betul, kepada ini. Kerana apa? Kerana itu sebagai resolusi yang kita nak lihat. Mari kita tengok sama-sama. Iaitu bermula pada ayat nombor 7, ya. Perjuangkan Al-Quran kerana ia memperjuangkan hak lelaki dan wanita dalam bab pewarisan harta. Itu adalah resolusi pertama. Kalau tuan-tuan adalah bersama Al-Quran, teruskan, kerana Al-Quran ini menjaga hak warisan. Jangan sampai bergaduh ketika ayah ataupun ibu sudah pergi. Mereka mengharapkan jadi anak soleh, rupanya pada waktu itu bergaduh pasal harta sahaja, ya. Dan ini bukan main-main, ini sudah berlaku.
Yang kedua, utamakan anak yatim dan fakir miskin dalam pembahagian harta pusaka. Kalau ada yang memohon bantuan, jangan diabaikan. Kerana apa? Kalau katakan tak dapat, cakap elok-elok ya, tapi jangan sampai bercakap bukan sadida, yang tidak adil, yang menyebabkan kita kedekut, makin tamak kepada harta. Kerana itu adalah kerosakan yang berlaku, yang banyak berlaku dalam masyarakat. Dan yang ketiga, berkata dan berlaku adil biarpun isu harta yang tidak menyebelahi diri sendiri. Ya. Ini yang kita belajar daripada ayat ke-9, qaulan sadida. Kalau rasanya bahawa sebenarnya ini adalah masa untuk kereta tadi kena bagi balik, ya, rumah tu kena dinilai balik untuk tengok nilai dan akhirnya bagi pada abang, kakak, pak cik apa sebagainya, kena terima. Silakan, ya. Pasal apa? Itu qaulan sadida. Pasal kalau kita pakai juga, kita ambil juga, kita kata tak nak, saya dah cop daripada ayah dulu, ayah memang sayang saya, mak memang sayang saya. Kalau kita termakan hak orang lain, apatah lagi anak yatim, Allah janji kata pada ayat 10 tadi, kamu sebenarnya sedang makan api. Ya, nampak macam untung tapi rupanya itu hilang barakah di akhirat. Wa yaslauna sa'ira. Ya, membawa kita kepada doa kita agar kita jaga hak ini bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم Al-Quran yang kami baca saat ini ya Allah, kami melihat kalimahnya, kami mendengar bacaannya, kami memahami maksud-maksudnya, kami memahami kehendaknya, kami memahami perintahnya ya Allah. Maka ya Allah beri kekuatan buat kami ya Allah, untuk kami jaga hak-hak yang ditentukan buat kami ya Allah, hak-hak yang berkait dengan adik-beradik kami ya Allah, hak-hak yang berkait dengan anak-anak yatim di bawah kami ya Allah, harta-harta pusaka ya Allah. Mudah-mudahan tidak berlaku pertelingkahan di antara kami, adik-beradik, sanak saudara, ahli keluarga. Maka ya Allah berkatilah kehidupan keluarga kami ya Allah, dengan kami mematuhi hak-hak ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Andai ada di antara kami saat ini yang sedang bergaduh atau sedang bermusuh dek kerana harta, peninggalan harta pusaka ini ya Allah, maka ya Allah kau kurniakanlah jalan keluarnya ya Allah, kau kurniakan jalan penyelesaiannya ya Allah. Mudah-mudahan kehidupan kami ini senantiasa diberkati dan juga dipandu oleh-Mu ya Allah. Maka ya Allah jadikan kami ini anak-anak yang saleh dan salihah, kerana ianya akan sampai kepada ibu dan ayah kami yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Iaitulah doa anak-anak yang saleh dan salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, golongkan kami ini menjadi hamba-hamba-Mu yang memperjuangkan nasib anak-anak yatim di sekeliling kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan ya, mengabulkan doa kita agar menjadi orang yang sentiasa menjaga hak harta. Dan surah An-Nisa ini sebenarnya adalah bercakap tentang etika sosial, pengurusan harta, pengurusan hak dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komuniti. Yang sudah pastinya bila bercakap tentang harta anak yatim tadi itu, keluarga terdekat kena jaga, ya, keluarga jiran-jiran di sebelahnya pun kena jaga dalam menguruskan. Dan kita ingin sebarkan semangat ini, perjuangan ini, keamanan tidak bersengketa ini, tahu faraid ini dengan Wakaf untuk Ummah sebagai satu platform di mana tuan-tuan menyumbang dan kita menyebarkan kesedaran, kefahaman tentang ilmu ini. Kerana mungkin ada yang tak belajar, ya, tak sempat tahu, tetapi ia bukanlah satu pilihan kerana ini adalah perkataan daripada Allah. Mungkin ada yang tak mampu mendapatkan Al-Quran, tetapi dengan sumbangan tuan-tuan ini akan membawa kita kesedaran
keamanan dan kesejahteraan. Amin. Jadi kita berulang, kita bertemu kembali pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz, mendoakan tuan-tuan terus bahagia bersama keluarga walaupun menguruskan harta pusaka, dan kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.